Malaysia adalah sebuah negara persekutuan ataupun dia panggil federation. Negara persekutuan bermaksud negeri-negeri bergabung untuk membentuk sebuah negara yang mana pentadbiran dibahagikan kepada dua, satu di peringkat pusat dan satu di peringkat negeri. Undang-undang juga ada dua, undang-undang pusat dan juga undang-undang negeri. Kuasa juga ditentukan, apakah kuasa kerajaan persekutuan dan apakah kuasa kerajaan negeri. Dan yang menentukan kuasa ini adalah undang-undang yang paling utama, iaitulah dia panggil Perlembagaan Persekutuan. Perlembagaan Persekutuan ini telah menentukan bahawa kerajaan persekutuan ada bidang kuasa-bidang-kuasanya. Kerajaan negeri ada bidang kuasa-bidang-kuasanya. Bidang kuasa kerajaan negeri ini telah ditentukan dalam jadual ke-9. Begitu juga dengan bidang kuasa kerajaan persekutuan. Bidang kuasa kerajaan negeri dan bidang kuasa kerajaan persekutuan ini dengan jelas digariskan, tetapi dalam konteks persekutuan Malaysia, bidang kuasa kerajaan persekutuan jauh lebih besar daripada bidang kuasa kerajaan negeri. Bukan sebagaimana Amerika yang bidang kuasa kerajaan negeri lebih besar daripada kerajaan persekutuan. Di Malaysia, kerajaan persekutuan jauh lebih besar daripada kerajaan negeri di bawah senarai 1, 2 dan 3. Ya, dan diperuntukkan pula dalam perkara 75 Perlembagaan Persekutuan bahawa sekiranya ada Dewan Undangan mana-mana negeri meluluskan satu undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang yang diluluskan oleh kerajaan persekutuan melalui parlimen, maka undang-undang negerilah yang akan terbatal dengan sendirinya, dengan jelas. Dan perkara yang berkaitan dengan jenayah jelas terkandung dalam bidang kuasa kerajaan persekutuan. Tuan-tuan yang dihormati sekalian, halangan yang pertama yang ingin saya sebutkan, itu sebagai satu umum dulu. Halangan yang pertama adalah perlembagaan Malaysia itu sendiri, iaitulah peruntukan perkara 3 Perlembagaan Persekutuan yang memperuntukkan bahawa Islam is the religion of federation, but any other religion may be practiced in peace and harmony in any part of the federation. Islam sebagai agama bagi persekutuan, tetapi agama-agama lain boleh dipraktiskan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian dalam persekutuan. Masalahnya adalah peruntukan ini walaupun memberi keistimewaan kepada Islam, tetapi latar belakang sejarahnya sebenarnya tidak sedemikian. Dari aspek sejarah, selepas pilihan raya pertama 1955, satu persidangan mengenai perlembagaan telah diadakan di London. Sebuah suruhanjaya bebas yang dipengerusikan oleh Lord Reid ditubuhkan bagi menggubal sebuah perlembagaan bagi persekutuan yang merdeka. Atas desakan umat Islam, khususnya golongan ulama dan juga pejuang Islam, Parti Perikatan dalam memorandumnya telah mencadangkan supaya satu peruntukan yang khusus mengenai kedudukan agama Islam hendaklah diadakan dalam perlembagaan, walau bagaimanapun peruntukan itu tidak bermaksud menjadikan tanah Melayu merdeka adalah sebuah negara Islam. Telah ditegaskan dalam cadangan tersebut bahawa persekutuan yang merdeka hendaklah berdasarkan konsep sekular. Ini dinyatakan dengan jelas dalam memorandum tersebut. Agama bagi Melaya itu hendaklah agama Islam. Pengakuan dasar ini tidaklah akan bermakna sebarang tegahan ke atas warga negara yang bukan Islam pada menganut dan membuat ibadat mengikut agama masing-masing, dan tidaklah akan membawa pengertian bahawa negara ini bukannya sebuah negara sekular. Ini terkandung dalam memorandum Parti Perikatan kepada Lord Reid dan juga komiti itu. Hendaklah dimasukkan peruntukan berkenaan dengan keistimewaan agama Islam
menjadikan agama Islam sebagai agama bagi persekutuan, tetapi tidak sekali-kali bermaksud menjadikan negara Malaysia, tanah Melayu yang merdeka sebagai sebuah negara Islam. Tuan-tuan, ada yang mengatakan bahawa peruntukan ini sebenarnya menjadikan Islam, menjadikan negara Malaysia sebuah negara Islam. Sebagai contohnya, seorang ahli parlimen daripada Parti Perikatan apabila mempersoalkan kenapa arak dihidangkan dalam majlis rasmi kerajaan, sedangkan tanah Melayu ini adalah sebuah negara Islam. Buktinya peruntukan perkara 3, Perlembagaan Persekutuan Islam sebagai agama rasmi. Malaysia, tanah Melayu pada waktu itu adalah sebuah negara Islam, kata ahli parlimen itu. Tetapi terus dijawab dengan tegas oleh Perdana Menteri pada waktu itu, Yang Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Dia kata, saya ingin tegaskan sekali lagi bahawa negara ini adalah negara sekular. Ya. Peruntukan perkara 3 tidak sekali-kali menjadikan negara ini sebagai negara Islam. Ini disebut oleh Tunku Abdul Rahman. Malangnya, doktrin anggapan bahawa negara Malaysia ini negara sekular, walaupun sudah ada peruntukan perkara 3 ini, dipegang, diulang oleh pemimpin-pemimpin kerajaan Malaysia sampai sekarang. Begitu juga hakim-hakim negara kita juga menegaskan perkara yang sama. Tidak ada keberanian oleh para pemimpin negara ini, begitu juga oleh para hakim untuk mengatakan sepatutnya perkara 3 ini memberi kelebihan kepada umat Islam dan juga agama Islam. Sepatutnya perkara 3 ini diterjemahkan mengikut penterjemahan ulama Islam bahawa Islam ini sebenarnya agama yang menyentuh semua perkara, termasuk pentadbiran dan juga termasuk undang-undang. Jadi masalah sekarang ini, halangan yang pertama adalah halangan dari sudut mentafsirkan perlembagaan itu sendiri. Walaupun perlembagaan sebenarnya, perlembagaan Malaysia tidak menyebut sekali-kali bahawa Malaysia sebuah negara sekular. Tak menyebut. Ya. Lain daripada perlembagaan India. Perlembagaan India menyebut bahawa India adalah sebuah negara sekular. Tetapi Malaysia tak menyebut. Malah banyak peruntukan dalam perlembagaan Malaysia sebenarnya yang memberikan keistimewaan kepada agama Islam dan juga umat Islam. Tetapi malangnya, ianya perlembagaan telah diterjemahkan secara sekular, menyebabkan negara ini menjadi negara sekular. Ya. Maka kita ingin mencadangkan sebagai langkah untuk mengatasinya, perlembagaan perkara 3 ini sepatutnya ditafsirkan sebagai Islam agama bagi persekutuan, bermaksud negara ini adalah sebuah negara Islam. Seluruh hukum-hukum yang ada dalam Islam itu hendaklah dilaksanakan sekurang-kurangnya kepada orang Islam sahaja. Itu adalah pentafsiran yang jauh lebih baik daripada kita mentafsirkan Malaysia sebagai sebuah negara sekular. Tetapi penafsiran ini tidak boleh dilakukan oleh orang biasa. Siapa nak terima penafsiran kita? Ya, yang menjadi otoriti dalam undang-undang ini adalah mahkamah. Yang menjadi otoriti dalam undang-undang ini adalah kepimpinan negara. Ya, negara kita bila-bila masa sahaja boleh isytiharkan ini. Ya, perlembagaan ini sesuatu yang boleh ditafsirkan mengikut kehendak orang yang berkuasa. Kalaupun kita rasa tak sesuai, mana-mana peruntukan boleh dipindah, boleh diubah pada bila-bila masa sahaja. Dan semenjak daripada kemerdekaan sampai sekarang ini sudah berpuluh, mungkin beratus kali perlembagaan kita telah diubah, telah dipindah kerana tidak bersesuaian dengan keadaan semasa. Jadi apatah lagi begitu senang untuk kita memberikan penafsiran yang sebenarnya menguntungkan Islam. Jadi kalau kita boleh menafsirkan sebegitu, maka dengan sendirinya undang-undang Islam itu menjadi undang-undang bagi negara kita, sekurang-kurangnya dulu kepada umat Islam. Kerana kita meminta apa yang menjadi hak kita sebagai seorang Islam, yang mana perlembagaan sendiri menjamin hak orang Islam untuk mengamalkan ajaran agamanya. Orang bukan Islam boleh menjalankan agamanya dengan bebas kerana mereka juga dijamin oleh perlembagaan. Bagi orang yang tidak faham tentang struktur pentadbiran negara, tak faham tentang sistem undang-undang Malaysia, maka mereka akan mempertikaikan keikhlasan kerajaan negeri Kelantan dalam kes hudud ini.
Dan mereka akan kata bahawa kerajaan PAS Kelantan berdolak dalik sebenarnya menggunakan hudud ini untuk tujuan pilihan raya. Kalau mereka ikhlas, itu yang mereka akan kata, disebabkan mungkin mereka tidak faham struktur pentadbiran negara dan juga sistem undang-undang Malaysia dan juga sejarah negara Malaysia. Kalau mereka faham tetapi mereka masih mempersoalkan kenapa tak dilaksanakan, sedangkan kamu sudah mempunyai kuasa di peringkat negeri, mereka faham tapi mereka persoalkan, mereka ini mempunyai niat yang sangat tidak baik kepada kerajaan negeri Kelantan dan juga kepada PAS. Tegakkan kebenaran, menolak kebatilan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Allah yang Maha Besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Allah yang Maha Besar.